Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saya. Saya panggil Abang Lan. Dia Encik Rosad Organi, mantan juruukur di Jabatan Ukur Malaysia lah kan. Jadi kita nak tanya Encik Lan ni, ambil maklumat dari beliau sedikit tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan falak, dengan ukur ni, sebagai kita katakan motivasi kepada golongan remaja untuk kita ambil tahu, at least ada minat kita, kerana ilmu ni fardu kifayah. Kifayah tuan sekalian, kalau tak buat kan, dalam satu kawasan 2 marhalah kalau tak ada orang macam ni, dan berdosa sebenarnya kan. Dosa yang kita tak tahu, maksudnya kita tak rasa dia berdosa. Kalau membunuh, menyuara, buat dosa besar tu orang tahu dan orang salah bertaubat. Tapi dosa fardu kifayah ni orang tak kisah, orang tak tahu itu dosa, jadi dia tak taubat, tetaplah berdosa selagi Allah tak ampunkan. Dia nak ampunkan macam mana? Dia sendiri tak rasa dia berdosa, dia tak minta maaf. Jadi kita kena ambil tahu sikit tentang ilmu falak ni. Dan dekat situ ada sesuatu lah dia nak beritahu kita, supaya kita ada yang kita kena tahu, ataupun kita paling tidak kita tak terlibat seperti yang Ustaz Baharul cakap tadi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisah kan. Jadilah orang yang berilmu. Kalau bab ni yang berilmu kat sisi jemaah kita ni Cik Lan lah. Lepas tu kalau tak boleh, jadilah orang yang belajar. Kita nak cari yang kedua ni, paling tak belajar sikit kan. Ataupun yang mendengar jugalah. Ambil tahu kan. Atau muhibban, yang sayang, cintakan ilmu, cintakan orang yang alim, orang tahu yang pengetahuan ni. Jangan jadi orang yang kelima. Alim dah letak, belajar pun tak nak, lepas tu dengar-dengar pun tak nak, cinta pun tak ada kan. Itu memang celaka lah. Jadi Cik Lan bolehlah kongsi sikit kepada kita kan, sekadar yang kita nak ambil basic, supaya kita ada lah rasa seronok. Oh, penting punya ilmu ni kan. Silakan Cik Lan, bolehlah kenalan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Harun. Tuan Harun sebagai sifuan itulah untuk bidang IT, ataupun dulu pun dah nak buat blog kan, dalam medium yang kita boleh sampaikan berbagai apa saja yang boleh kita sampaikan berkenaan dengan falak ni. Dia mula rasa minat tu apabila saya menyambung ke ijazah sarjana muda di UTM pada tahun 1992. Setelah bekerja menggunakan CJ diploma selama 11 tahun. Kemudian ada seorang pensyarah yang pernah sama-sama diploma dulu, dia dah jadi pensyarah UTM. Dia kata, Jalan minta mohon masuk degree ke UTM sebab kami nak gaulkan antara freshie budak baru ni yang otak dia memang bagus dengan orang lama ni yang banyak pengalaman, tapi mungkin otak dia tak bagus. Tapi gabungan tu lah yang kami nak. Sebab freshie ni otak dia memang bagus, tapi disiplin hancur. Allah. Jadi bila kami dah masuk dalam 10 orang tu, dah berjaya memasuki peringkat degree tu, kami ni dah otak-otak dah berkarat ni duduk depan, dengar betul-betul. Jadi yang fresh ni akan ikut sama-sama. Itu antara motif kenapa ahli panel pemilihan pemasukan UTM tu dia nak orang lama ni. Jadi antara juga pensyarah-pensyarah sana dia main teori, tak ada pengalaman. Jadi kita gabungkan pengalaman orang lama ni dengan isi pensyarah, jadi pelajar pun dapat sesuatu. Kemudian semasa sambung degree tu ada subjek astronomi. Tapi astronomi yang diajar di UTM ialah astronomi lapangan, bukan astronomi yang fizikal ni, yang Fata Morgana, pencahayaan merah, kuning, hijau, tak ada. Kami pendudukan, mana di mana kita berdiri atas bumi, tahu kita punya longitude, latitude. Bintang-bintang yang objek-objek cakrawala tu tahu dia punya dipanggil RA dengan rate of ascension, dengan itulah yang koordinat yang ada tu yang dipunyai oleh setiap objek-objek tu. Jadi kita menjurus kepada astronomi lapangan. Dan bila belajar astronomi ni, ada tools yang saya rasa boleh kita gunakan untuk mengira arah kiblat, waktu solat,
mula puasa. Tu ada dalam subjek astronomi tu. Jadi ketika saya dah keluar daripada UTM, saya buat silibus sendiri. Saya mencipta sesuatu. Macam dalam astronomi kita belajar spherical trigonometry. Yang mana bumi melengkung. Ni melengkung ni arah kiblat kan. Jadi ambil latitude longitude tempat lokal kita, latitude longitude Mekah. Ni boleh arah kiblat ni. Begitulah. Itulah yang antara yang saya buat di samping minat lah dan juga banyak bertanya. Dalam hadis kan tentang sembahyang, takkan setiap masa sembahyang nak tengok perhati matahari tergelincir dekat langit kan. Akhir mata kita rabun. Asal bermula ketika panjang objek tu sama dengan panjang bayang tu. Takkan nak ukur setiap masa. Jadi ada teknik dia. Sebab kita dah ada jam sekarang ni. Itu kemudahan. Keluarlah jadual-jadual tu. Jadi benda tu berlaku begitu. Sampai minat dan nak mencari jalan keluar ataupun nak bertanya kenapa arah kiblat lagi begini. Kemudian kita pula ada sikit ilmu fardu ain yang kita dah diajar oleh tuan guru kita. Maka kita gabungkan. Jadi pakar-pakar matematik gabungan pakar-pakar syar'i, kita cari jalan keluar. Dan sekarang ni benda ni tidak pernah berhenti. Malah flight yang di Malaysia ni, Mas Airline tu, Malaysia Airline dah ada program-program dalam flight tu. Sebab ketika kita nak bulan puasa, kita naik pukul 3 petang kita dah naik flight. Tapi dengan ketinggian tu kan, kita dah berbuka tadi, contoh dah berbuka di airport. Bila dah naik flight tu, ketinggian tu nampak balik matahari tu. Aku dah berbuka tadi. Jadi benda ni belum masuk maghrib masa tiba. Benda ni menarik minat sebahagian daripada ahli astronomi. Yang kami ada platform media-media ni banyaklah persatuan-persatuan astronomi yang saya rujuk jika ada perkara yang berlaku. Contoh hari raya huru-hara yang tahun lepas kan, itu sangat bagus kita ni bincang. Itulah perkara yang menjadikan saya. Tapi masalah sekarang ni tak ada pelapis. Tak ada orang yang nak menyambung legasi benda-benda ni. Malah perbincangan tentang kriteria imkan ru'yah masih lagi luas untuk dibincangkan. Sekarang kriteria dia 238 katakan. Yang saya akan detail lah. Ketika matahari terbenam kan, ketinggian anak bulan berapa, jarak lengkung bulan dengan matahari berapa, itu boleh dibincangkan. Tapi saya nak beritahu bahawa di Malaysia ni memang kita buat kajian setiap masa. Dah 30 tahun lah kita mengkaji. Dan setiap perubahan ataupun kriteria imkan ru'yah tu dibandingkan dengan Singapura, negara-negara lain, saya rasa berbangga lah. Sebab kita pindah dengan fakta. Kita ambil kira semua, takwim imkan ru'yah tu kita ambil kira. Bukan kita saja. Contoh dalam Singapura, Mufti Singapura dia kata, okey, dalam ASEAN Mabim nampak anak bulan di satu negara, 5 negara tu kena setuju semua. Tapi Singapura tak terima yang baru yang tapi dia dapat hujah secara teknologi, secara saintifik. Itu yang saya nampak lah. Kalau kat Malaysia tu jalan apa ni betul-betul darjah untuk kiblat ni berapa darjah sebenarnya? Okey. Oleh kerana kiblat ni hanya hukum zoni saja. Jadi kajian daripada college ataupun universiti dulu UZA, sekarang dah naik pangkat ke universiti UNIZA. Dia kata 8 darjah tu dah boleh dikira bidang dada kita, dah kira boleh dah kita menghadap ke kiblat. Jadi secara umumnya satu negara Malaysia ni ialah 292 darjah 30 minit. Itu yang umum lah. 30 minit tu macam mana? 292 tu tahu dah. Separuh daripada ni sudut darjah. Darjah minit dan saat tu. Jadi setengah daripada satu darjah ialah 30 minit. Maksud kita kalau kita guna kompas tu kan, dia kita 292 tu dah memadai lah.
Ada sikit lagi. Sikit ke 293 ke 291? Di antara tu. 292 separuh dengan 293. Okey. 292 menghadap ke 293, itulah kita punya zon kiblat kita. Jadi kalau siapa yang pakai kompas atau pakai kompas fizikal ke kompas kat dalam handphone ke, kalau tak dapat yang betul-betul daripada mana-mana application, buka kompas pun boleh lah untuk dapatkan zon tu. Macam Cik Lan cakap ni, 292 menghala ke 293. Okey, dapat ilmu lah tu. At least macam tu dapat apa panduan lah. Okey Cik Lan, apa lagi yang Cik Lan nak sebut-sebut tentang ada bateri ni? Jadi selama ni saya cuba nak menerangkan secara orang nampak indahnya astronomi itu. Jadi melalui mengurangkan angka-angka, mengurangkan formula-formula. Yang pengalaman saya bila saya mengajar falak ni, astronomi ni, ramai yang mula ketakutan bila kita membentangkan bentuk-bentuk formula. Jadi kita cuba ceritakan tentang keindahan dulu. Perkara yang boleh diselesaikan dengan benda-benda. Dan dalam kuliah-kuliah yang bentuk Skype pun saya nak mengurangkan, meminimalkan perkara ni. Supaya kita mencintai dulu ilmu ni. Kalau yang silibus yang Cik Lam kata susun khas Cik Lamnya tu, itu memang kita boleh selesaikan silibus tu. Lama tak masa dia? Okay. Biasanya yang pertama sekali yang saya buat ialah peranan matematik dalam memudahkan orang Islam beribadah. Contoh tadi lah sembahyang subuh yang kata apa, ada syafa' merah tu isyak kan? Isyak. Syafa' Subuh ni Fajar Sadiq dan Fajar Kazib. Ya, kazib yang bukan sebenar tu, yang melintang, yang menegak tu. Kemudian yang matahari tergelincir, asar kan, asar Syafi'i, asar Hanafi kan. Kemudian tu maghrib terbenam matahari tu, dan isyak berapa darjah tu. Yang itu kenapa kita tak boleh kita mudahkan? Itu dia begitu berlakunya. Kenapa mula terfikir benda-benda, takkan Tuhan biarkan saja kan? Dan benda ni dia akan terus berkembang. Kita tak tahu apakah alat-alat yang akan datang kan. Itulah ceritanya. Terima kasih kepada Cik Lan. At least dapatlah kita beberapa ilmu, panduan, asas tentang falak, tentang arah kiblat kita dan sebagainya. Mudah-mudahan adalah sedikit sentuhan di hati kita tu, kita minat. Jadi kalau kita nak sama-sama lepas ni, kita akan dapat lebih dari itu lagi lah. Ya, maaf. Terima kasih kepada Cik Lan atas perkongsian. Wabihi wallahu alam. Nanti kita cari Cik saya ni lah tu. Itu dulu zaman di Batu Ampar tu pengedar ni. Okey, Assalamualaikum.